Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Selamat pagi kita ucapkan kepada audio penonton yang menyaksikan Rampai Pagi untuk edisi pertemuan kita pagi Selasa ini. Saya Abdul Waliumul Fazil ditemani oleh rakan setugas saya Nur Hayatul Fazilah menemani audio penonton sepanjang siaran Rampai Pagi ini ke udara. Assalamualaikum Atul. Waalaikumsalam Wali. Apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Kurniaan daripada Allah SWT dengan adanya kesihatan yang menjamin kita ni untuk menunaikan apa jua tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita. Terutama sekali tugasan kita pada hari ini. Dan bahagia rasanya kalau kita ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di negara Brunei Darussalam, sama ada yang masih bertugas maupun yang sudah lepas daripada bertugas. Kerana nama sebagai seorang guru itu indah pernahkan orang terhilang. Ianya kekal hingga selama-lamanya. Jadi guru ini banyak memberikan satu pendidikan kepada kita, bukan saja pendidikan daripada segi akademik, tapi juga pendidikan akhlak kita. Betul sekali ya. Jadi hari ini pertemuan kita sudah pun masuki bulan takwim Hijriah yang baharu. Betul. 1 Rabiul Akhir hari ini 1447 Hijrah bersamaan 23 September 2025 Masihi. Dan setiap tanggal 23 September, kalau di negara kita di Brunei Darussalam, kita ni akan sama-sama meraihkan dan juga menyambut sambutan Hari Guru. Dan pada hari inilah kita ni akan mengenang ya jasa guru-guru kita ni di negara Brunei Darussalam yang telah pun banyak mendidik ya anak bangsa kita ni sehingga menjadi seorang yang berjaya, dan akhirnya anak didik ini nanti akan mampu menyumbang ya kepada pembangunan agama bangsa dan juga negara. Jadi pada hari inilah kita ni meraihkan ya segala jasa yang telah pun mereka curahkan dalam memastikan anak-anak bangsa kita ni, anak Brunei kita ni mendapat pendidikan yang terbaiklah di negara kita ini ni Atul ya. Dan kalau topik ini memang dekat dengan Atul ni sendiri. Pasal apa tu? Pasal ada yang bergelar guru lah. Sama lah Wali pun juga bergelar guru kerana akan menjadi seorang bapa, dia akan menjadi guru kepada anak-anak. Jadi Hari Guru ini bukan saja kita ni fokus kepada guru-guru kita yang pernah mengajar kita ataupun yang masih dengan mengajar masa ni, tapi juga kali fokus kepada ibu bapa kita kerana mereka adalah guru pertama kita, dan negara ini boleh mengucapkan selamat Hari Guru kepada mereka, dan semoga mereka ini dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat serta dilindungi Allah SWT. Banyak lagi sebenarnya yang kita ni ingin cakapkan ya mengenai dengan sebenarnya menyambut sambutan Hari Guru. Dan sambutan Hari Guru pada tahun ini merupakan ke-35 tahun. Betul. Dan juga temanya Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Jadi insya-Allah untuk pagi ini Rampai Pagi akan menutup tiranya sedikit lebih awal. Betul. Kerana kita akan dapat sama-sama menyaksikan nanti secara langsung yang akan mengambil tempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas sekitar majlis sambutan Hari Guru kali ke-35 bagi tahun 1447 Hijrah 2025 Masihi ini ya. Jadi pengisian kita ni untuk hari ini insya-Allah akan bertemakan mengenai dengan sambutan Hari Guru ini. Jadi kita mengharapkan Auda akan tetap terus bersama kami lah di Rampai Pagi sehingga ke penghujungnya ini nanti ya. Baik Atul, sebelum kita panjang lebar
lagi untuk mengisikan ruangan Rampai Pagi ini. Apa kata kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan surah Al-Fatihah dan juga bacaan surah 3 Qul. Kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya, kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung dan pada pagi ini kita cukup
rasa gembira lah ya dengan adanya menyambut sambutan Hari Guru. Kalau Wali sendiri, Okey. kalau sekiranya diberi peluang masa itulah kalau Indah jadi penyampai Rampai Pagi TV, menjadi seorang guru, guru apa yang Wali ingin didik? Kalau saya menjadi seorang guru, saya ingin mengajar mata pelajaran apa maksudnya? Mata pelajaran apa? Okey, kalau saya lebih suka mungkin mata pelajaran sejarah ataupun mungkin bahasa Melayu. Tapi saya suka mengajar sejarah lah. Sejarah. Ya secara tidak langsung, kata orang macam mana? Macam mana? Mengajar sejarah tu ia macam mari bercerita bah. Sebab perlu mengingatkan tarikh-tarikhnya, apa peristiwa yang Apa berlaku. peristiwa yang berlaku di sebalik itu, macam mana Dan jalan ia akan ceritanya. menjadi satu ristaan. Bukan sejarah mungkin berulang. Kalau Atul sendiri kalau ingin menjadi kalau diberi peluang untuk menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang guru apa? Mungkin saya suka menjadi seorang guru guru jasmani, ataupun guru memasak, Okey. ataupun guru menjahit. Banyak cuah. Banyak je satu sajalah ya. Tetapi kan kalau Atul amat-amati, guru yang paling banyak mendatangkan kesan kepada kita ini adalah guru sekolah menengah. Setuju ataupun tidak? Betul. Kenapa ya? Itu menjadi satu tanda tanya. Sebab sana satu cabaran. Salah satunya selepas kita ni daripada sekolah rendah okay, ke sekolah menengah, pembelajaran yang sangat berlainan. Kemudian cabarannya lagi, murid-murid tani ia akan berhadapan dengan pelbagai daripada sekolah-sekolah. Jadi pergaulan dan bagaimana kita ni mendidik anak-anak ni untuk membiasakan dan sebagainya. Dan satu lagi rasanya disiplin. Mesti kat pasal disiplin kan? Betul sekali. Apabila kita ni kata orang berdepan dengan guru disiplin ini, ianya akan mendatangkan satu perasaan gerun, hormat dan juga takut kepada mereka. Tetapi alhamdulillah perasaan sebeginilah yang menjaga kita ni sebenarnya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang ya. Betul. Apabila kita ni berada di sekolah. Guru-guru disiplin ini adalah memastikan kita ni berjalan di atas jalan yang betul dan juga tidak tersimpang dengan perkara-perkara yang boleh saja menjejaskan pendidikan kita ni, apatah lagi masa depan kita ni ya. Tapi apabila kita ni berada di fasa sekolah menengah ni, apa yang saya dapati ni Atul ya, kita ni akan lebih dekat dengan guru-guru yang berada di sekolah menengah kerana kita ni mula membesar dan juga mula belajar ya daripada di sana, berbeza dengan suasananya di sekolah rendah ya. Namun apabila kita ni memasuki peringkat yang lebih tinggi, hubungan di antara guru dan juga pelajar itu mungkin tidak seakrab apabila sekolah menengah. Kerana pada fasa ini pada kebiasaannya pelajaran itu Indah disuapkan terus kepada para penuntut ini. Mereka diajar untuk mencari ilmu itu walau di manapun juga mereka berada, mencarinya di internet ya, di library perpustakaan ataupun mencari guru-guru yang lain ya. Jadi di sana kita melihat hubungan itu tidak seakrab sedemikian, tetapi fungsi guru itu memang ada di sana lah untuk mengajarkan mereka. Jadi itulah banyak kenangan-kenangan manis yang terciptakan oleh para pelajar ini apabila mereka berada di peringkat sekolah menengah. Alhamdulillah. Itulah ya sebenarnya momen kita ni bila kita ni pernah bersekolah, tapi rasanya semua orang pernah bersekolah. Tidak kiralah sama ada orang daripada sekolah rendah menengah, kalau orang setakat sekolah menengah, bukan bermakna pendidikan itu berhenti di sana. Masih lagi ada pendidikan-pendidikan lain yang boleh kita ni ceburilah selepas satu. Apatah lagi kalau mereka yang sudah masuk ke universiti. Jadi seperti yang Wali ceritakan inilah. Jadi itulah ya, suasana begini akan menggamit sebenarnya kenangan kita bila kita ni pernah bersekolah, pernah dididik dan sebagainya. Jadi hari ini saja Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Dan kalau kita ni lihat antara huraian tema ini pun sudah nyorang cukup cukup berat sebenarnya tugasan seorang guru ini. Betul sekali ya. Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovatif membawa maksud peranan guru sebagai tokoh utama yang mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan ke arah yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berteraskan nilai-nilai murni ni Atul ya. Betul. Dan antara huraian tema ini lagi, guru juga menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar dengan mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan menghasilkan buah fikiran baharu dan berimpak tinggi. Jadi agama Islam mengangkat martabat guru ini sebagai murabbi, iaitu pendidikan baharu jiwa dan sahsiah pelajar di samping
menyampaikannya ilmu pengetahuan yang harus mencontohi sifat-sifat pembentukan akhlak yang mulia, pembangunan potensi pelajar secara holistik, merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Itu sedikitlah ya. Sedikit mengenai dengan guru, dan guru ini juga menjadi pemain utama dalam melahirkan generasi pelajar yang bukan saja berilmu tinggi, malah prihatin, beretika dan bersedia menghadapi cabaran masa depan secara lestari. Dan pendidikan lestari merujuk kepada pendidikan berkualiti yang berpanjangan dan mampu memenuhi keperluan masa kini tanpa mengabaikan generasi akan datang. Jadi hari ini kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para guru dan juga para pendidik ya di negara kita ni, Brunei Darussalam, yang tanpa henti-henti terus mendidik anak bangsa kita ni sehingga akhirnya menjadi seorang yang berjaya. Guru, terima kasih kita ucapkan buatmu. Baik, pagi ini kita ada laporan cuaca tu. Ya. Kita akan bersama rakan pelapor kita siapa? Latifah binti Abdullah bersama kita di hujung talian pagi ini. Jadi apa kata terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Puan Latifah. Waalaikumsalam. Puan Latifah, apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Puan Latifah, bersama dengan penonton kita pagi ini untuk membawakan laporan cuaca. Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 30 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berasingan. Untuk jelasnya, saya ulangi sekali lagi. Keadaan cuaca sebagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 30 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berasingan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Ribuan terima kasih Puan Latifah dengan perkongsian laporan cuaca tersebut. Selamat kembali bertugas kita ucapkan dan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifah binti Abdullah sebentar tadi ya. Membawakan perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Jadi seperti biasa, ada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca di negara kita Brunei Darussalam ini, Auda boleh menghubungi talian cuaca 114 atau Auda boleh pergi menelusuri laman sesawan www.met.gov.bn untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan keadaan cuaca di negara kita di Brunei Darussalam ini ya. Baik Atul, tadi kita dah mengungsikan ya berkenaan dengan siaran langsung yang akan dapat kita ikuti sebelah pagi ini. Jadi rampai pagi ini akan menutup cerainya sedikit lebih awal sekitar 8.40 minit pagi ini nanti ya. Kerana siaran langsung nanti insya-Allah akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 8.55 minit pagi ini masing-masing di saluran TV dan juga di saluran radio ya. Jadi Auda boleh mengikutinya di RTB Perdana, begitu juga di RTB Sukma Indra, dan kalau di Corong Radio Auda boleh mendengarkan Nasional FM dan juga Pilihan FM ya. Sekitar untuk kita ni sama-sama melihat dan juga mengetahui mendengarkan perjalanan majlis yang berlangsung mengambil tempat ya di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ini nanti. Difahamkan juga menerusi platform RTB Go. Itu adalah satu kemudahan yang sangat-sangat memberikan manfaat kepada bis kita. Di mana pun bis kita berada, bis kita boleh mengikuti siaran langsung ini melalui RTB Go. Jadi insya-Allah juga nanti pengisian kita bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah, apakah antara informasi dan juga maklumat yang akan dikongsikan dan pengisiannya. Jadi nantikan bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah. Jadi kita ni berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini nanti. Boleh ya?
kerana membimbing kami ke arah kejayaan. Terima kasih untuk semua jasa dan tunjuk ajarmu. Terima kasih atas jasa cikgu yang tidak ternilai. Semoga cikgu terus diberikan kekuatan dan kesihatan untuk mendidik kami. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Terima kasih cikgu. Terima kasih guru. Thank you teachers. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Brunei Darussalam. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa cikgu yang tidak ternilai. Selamat Hari Guru. Kami dari PTE Meragang ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih atas kesabaran guru mendidik kami. Kejayaan kami adalah hasil pengorbanan guru. Selamat Hari Guru. Kami dari Institut Tahfiz Al-Quran ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang berada di negara Brunei Darussalam untuk jasa-jasa mereka demi membimbing di sekolah-sekolah dan juga universiti-universiti. Aid Muallim Said. Semoga cikgu terus diberikan kekuatan dan kesihatan untuk mendidik kami. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa cikgu yang tidak ternilai. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya dan juga kami semua. Tanpa guru-guru, siapalah kami. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Brunei Darussalam. Semoga cikgu terus diberikan kekuatan dan kesihatan untuk mendidik kami. Selamat Hari Guru kami ucapkan kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam. Kalau Wali Mul sendiri, apa antara lagu yang sinonim ataupun yang bila saja Hari Guru, kita akan ingat lagu itu? Kalau saya, lagu Hari Guru yang saya gemar ialah lagu Hari Pertama Masuk Sekolah, tak pandai membaca mengira. Jadi lagu-lagu ini selalu bermain di fikiran kita ni lah, menjelang sahaja sambutan Hari Guru setiap bulan September tanggal 23 ini ya. Jadi kalau menurut Atul sendiri, apa hadiah yang terbaik untuk para guru-guru kita ni? Hadiah yang terbaik adalah doa untuk mereka, diberikan kesejahteraan, diberikan kesihatan dan sentiasa tabah menghadapi anak-anak murid. Maklum sajalah, itu bukan satu cabaran dan satu ujian kepada mereka. Dan dengan adanya doa kita ni, berapa ramai anak murid ataupun para pelajar yang dididik, kalau semua mendoakan, itulah hadiah yang sangat-sangat bernilai, hadiah yang sangat mahal. Kalau lagi diberikan katanya, selamat di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah ya. Jadi bayangkan ya, selama bertugas, misal katalah bertugas 20 tahun. 20 tahun itu berapa ramai anak murid yang diajar. Jadi dalam 20 tahun anak murid itu semua mendoakan. Jadi bayangkan betapa mahalnya, betapa merupakan satu saya pun rasa macam doa ni sangat-sangat memberikan ketani satu manfaat kepada ketani dan juga kalau bagi saya doa itulah merupakan satu senjata. Masya Allah ya. Jadi kita rasakan hadiah yang paling terbaik untuk guru-guru kita ni
adalah sentiasa mendoakan mereka ya. Jadi mudah-mudahan dengan jadi demikian mereka ini akan dapat terus-menerus menyumbang bakti dan juga jasa mereka dalam mendidik anak bangsa kita ni ya. Dan selain daripada doa, apa yang saya rasakan juga sesuai ya untuk menjadi hadiah buat guru-guru kita ni adalah kejayaan kita ni. Guru mana yang apabila melihat anak didiknya berjaya indah gembira? Mana ada? Semua guru apabila melihat anak didiknya berjaya gembira, ya pasti apa kata orang akan gembira dengan hasil titik peluhnya mengajar dan juga mendidik mereka ya. Jadi kejayaan itu adalah salah satu cerminan macam mana guru tersebut mendidik sehingga mereka menjadi seorang yang berjaya. Jadi maksudnya hasil didikan dan juga ajaran mereka itu adalah berkesan ya. Jadi tunjukkan kepada mereka khususnya buat murid-murid dan juga pelajar kecemerlangan yang diharapkan oleh para guru ini tadi menerusi apa yang telah pun mereka ajarkan ya kepada bis kita anak murid dan juga para pelajar ini. Jadi itu rasa-rasanya juga adalah hadiah yang cukup berharga juga bagi para guru ini tadi ya. Jadi Atul masih berhubung dengan guru-guru. Ada di antaranya alat serempak dan sebagainya. Terutama sekali yang selalulah, bukan selalu macam dejo selalu, tapi itulah orang yang orang kalau terserempak memang sebab orang ni memang aktif, guru sukan. Oh, guru sukan. Okey. Yang mengajar saya bermain bola jaring, tapi memang guru sekolah. Okey. Setiap tahun ikut. Guru jasmani lah ni ya, guru PE. Guru PE lah. Sebab tu saya suka dengan guru PE. Sebab apa saya suka dengan guru PE ni? Ia yang jenis yang versatil. Dan kita ni mengetahui guru PE ni mempunyai suara yang sangat lantang. Okey, betul. Saya setuju. Jangan heranlah. Guru PE saya juga sama. Tapi beliaulah yang mengajar saya bagaimana bermain bola jaring. Jadi masih berhubung sehingga ke hari inilah ya. Kalau kejumpaan lah. Kalau kejumpaan. Tapi yang selalulah, yang selalu. Yang selalu ya. Dan sebagainya. Tapi itulah ya. Apapun orang, siapapun guru-guru kita ni yang pernah mendidik, mengajar kita ni, yang rasanya kalau kita ni sebagai murid selalu ingat. Tapi kalau guru-guru, bukan orang itu tidak ingat, tapi anak murid itu terlalu ramai. Tapi selalunya anak murid yang selalu dia ingat benar-benar, memang anak-anak murid yang selalu disiplinnya. Tapi tidak bermakna anak yang mempunyai disiplinnya yang selalu saja masuk ke bilik disiplin, tidak bermakna mereka ini tidak berjaya. Tapi kadang-kadang mereka inilah yang banyak yang berjaya. Ini mungkin secara tidak langsung kerana mereka mendapatkan pendidikan secara langsung. Betul. Face to face yang memalar bertemu dengan guru disiplin ini. Karena bagi tahu kena tangguran tu direct. Kena basuh. Jadi ada lagi yang berselindung. Kau macam mana? Jadi ada pendidikan yang khusus lagi untuk bagi mereka yang selalu masuk bilik disiplin. Itu yang pastinya akan mendatangkan kesan yang sangat mendalam sebenarnya kepada para pelajar tersebut. Betul, ya. Jadi bertuah rasanya apabila bis kita masih lagi dapat berhubung dan juga berkomunikasi ya bersama dengan guru-guru yang telah pun mengajarkan bis kita. Tetapi buat para guru yang mungkin ya telah kembali ke rahmatullah itulah hanya kita ni sedekahkan surah Al-Fatihah dan juga kita ni doakan mudah-mudahan ya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, dicucuri rahmat hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari inilah merupakan hari yang cukup bersejarah ya untuk para guru. Sama-sama kita ni raikan sambutan Hari Guru 23 September. Tidak terasa tahun ini merupakan sambutannya kali yang ke-35 tahun ya Tol ya. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di ketiga-tiga daerah. Saya percaya bahan-bahan perkongsian rakan-rakan kita ini menarik semuanya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikutinya. Kita mulakan dari daerah Belait bersama dengan Madini selepas ini.
Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait Inspirasi Pagi Auda ya. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengongsikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di kawasan Pekan Kuala Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Selasa ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Dan pada hari ini ya, Selasa 23 September 2025 di negara kita ya akan menyambut Hari Guru dan ianya merupakan satu hari yang amat bermakna ya dalam menghargai jasa serta pengorbanan para pendidik yang tidak pernah jemu ya mencurahkan ilmu dan bimbingannya. Dan sesungguhnya guru ibarat pelita ilmu yang menerangi kehidupan dan masa depan bangsa generasi bangsa ya. Dan semoga para guru terus diberikan kekuatan dan keberkatan dalam mendidik anak-anak bangsa menuju kejayaannya. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di negara Brunei Darussalam dan juga kepada guru-guru yang mengenali saya, anak murid Cikgu Madini Haji Ahmad. Dan terima kasih atas jasa cikgu-cikgu dan juga inilah ya antara bukti ataupun balasan hadiah kejayaan kami, dan kejayaan kami inilah merupakan kejayaan guru-guru juga. Baiklah, untuk seterusnya kita akan saksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Dalam usaha menuju wawasan Brunei 2035, penjanaan ekonomi menjadi salah satu usaha penting dalam mencapai wawasan negara yang perlu diberi perhatian tinggi. Usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi negara menyaksikan beberapa petunjuk makroekonomi yang mencerminkan kedudukan ekonomi negara, menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Namun begitu, kita tidak harus berasa berpuas hati dengan perkembangan ini. Sebaliknya, kita mesti terus berusaha dan meningkatkan komitmen untuk terus mempelbagaikan lagi sektor-sektor ekonomi negara yang lebih mampan. I think sebagai itulah rakyat India bekerja dari sektor industri oil and gas, I think we always suggest that macam alternatif macam inilah yang dari agriculture, handicraft, yang I think is a very best alternative sumber daripada oil and gas lah. So barangan ni pun boleh bukan saja dibeli dari lokal jua, and then orang customer dari luar negeri pun menempah jua. So ia dapat bukan lagi membantu sektor dari ekonomi, tapi juga membantu mengharumkan nama jua, sebab produk ni produk lokal kan, handicraft, and then after that ia punya barang pun boleh di-source melalui macam like di dalam negeri dan dijual ke luar negeri jua. Kalau dari segi promosi lah menggunakan banyak itulah bajet lah. Tapi kalau ini bajet yang tinggi dapat dipromot melalui Facebook dan masa ni social media kan ada kan. Jadi ia dapat membantu juga lah mempromot barang ni dari segi social media dalam Brunei dan luar Brunei juga. Ekonomi negara Brunei Darussalam telah menyaksikan zaman pembangunan yang makmur yang dipacu terutamanya oleh aktiviti minyak dan gas. Ini membuahkan lebih banyak perniagaan sampingan termasuk pelaburan langsung asing dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dalam kita memasuki fasa pembangunan yang baharu, pelbagai cabaran bakal dihadapi. Meningkatkan keupayaan dan kedaya tahanan terutamanya pemilik perniagaan tempatan mesti mempunyai azam
dan dorongan untuk berkembang maju melalui peningkatan kerjasama dan penerokaan pasaran serta peluang baharu. Bagi pandangan saya, perekonomian Brunei ini memang katanya masa ini bergantung kepada semata-mata minyak dan gas. Selain daripada jadi untuk meningkatkan ekonomi kita ni di negara ini, adalah lebih baiknya kita ni meningkatkan usaha yang masa ni nampaknya kan mau jokan indahnya satu produk satu kampung atau ditingkatkan lagi, dan juga dia dilibatkan belia-belia katanya ni supaya dapat digrom, dilatih, dididik untuk berusaha membuat perusahaan-perusahaan seperti petani dari segi pertanian, perikanan. Sebab di negara kita ini banyak tanah-tanah yang masih boleh dimajukan. Seperti mana kawasan-kawasan di Belai Tani lah. Di Belai Tani banyak kawasan-kawasan yang boleh dimajukan. Jadi dibuka kalau ada pihak kerajaan untuk membuka atau peluang atau untuk kepada belia-belia kita ni, sebelum itu kita dilatihlah durang macam mana untuk dari segi pertanian durang, daripada untuk macam perikanan kah, diberi peruntukan lah sedikit. Jadi insyaAllah kali dengan itu kali usaha macam itu boleh meningkatkan kita ni punya perekonomian durang, dan juga boleh meningkatkan juga penghasilan kita ni daripada sekecil-kecilnya kepada yang besar. InsyaAllah mungkin barang itu boleh diusahakan lah untuk akan datang, untuk masa-masa panjang lah, daripada kena cuma masa ni berharapkan bergantung kepada hasil-hasil utama katanya itu. InsyaAllah. Perkembangan ekonomi adalah satu fokus utama yang perlu sentiasa diberikan perhatian oleh semua pihak. Ia bukan sahaja untuk mempelbagaikan sektor-sektor ekonomi negara, tetapi juga memainkan peranan khusus dalam mendukung usaha-usaha lain, seperti dalam memperkasa pemindahan pengetahuan, meningkatkan kualiti pendidikan, menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi dan lain-lain, sekaligus memperkukuh sosioekonomi negara. Itu dah ada bahan yang telah dikongsikan oleh rakan setugas kita Erwan Haji Jaafar, iaitu mengenai dengan ke arah ekonomi wawasan 2035 ya, yang mana wawasan 2035 Brunei Darussalam bertekad ya untuk membangunkan ekonomi yang mampan, seimbang dan inklusif ya, dengan kepelbagaian ekonomi, pembangunan model insan, infrastruktur yang mantap serta kerjasama antarabangsa yang berterusan. Negara diharap ya dapat mencapai matlamat menjadi sebuah ekonomi berpengetahuan yang berdaya tahan dan memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Alhamdulillah, dengan adanya bahan tersebut, sekian saja disampaikan dari daerah Belait. Sekarang kita serahkan kembali kepada rakan tugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih Madini. Sebentar tadi memulakan lintas langsung kita pagi ini Atul ya. Betul. Baik, seterusnya kita akan ke daerah Tutong. Tadikan bersama rakan tugas kita Nur Adina. Apakah antara pengisian akan dibawakan selepas ini? Baik, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua pada pagi ini untuk edisinya pada hari Selasa 23 September 2025 Masihi.
Dan Auda, seperti biasa dalam pertemuan kita ingin dikongsikan terlebih dahulu di mana cuaca di daerah Tutong alhamdulillah sangat cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Jadi apapun perancangan Auda didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga akan dipermudahkan untuk hari ini. Jadi Auda, dalam pertemuan kita untuk kali ini kita akan terus saja ikuti satu bahan visual edisi khas yang telah pun disediakan sempena sambutan Hari Guru yang disambut pada 23 September 2025 pada hari ini ya. Jadi untuk itu Auda, tanpa membuang masa, mari kita ikuti bersama. Jika murid adalah benih, maka guru adalah tangan yang menyiram, membaja dan melindungi sehingga benih itu tumbuh menjadi pohon yang berguna. Terima kasih guru, kerana dengan sabar engkau mendidik, dengan kasih engkau membimbing dan dengan doa engkau merestui setiap langkah kami. Terdapat beberapa kategori sekolah di negara Brunei Darussalam, termasuk sekolah kerajaan, sekolah ugama di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan sekolah swasta yang menyediakan pendidikan antarabangsa. Sekolah-sekolah ini merangkumi peringkat tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah. Tarikh 23 September merupakan hari penting untuk mengenang pengorbanan dan sumbangan para guru dan pendidik di negara ini. Sambutan Hari Guru dapat menjadi inspirasi dan motivasi kepada para guru supaya lebih komited dengan tanggungjawab dalam bidang kerjaya, kerana guru adalah pencetus insan cemerlang. Sejajar dengan kehendak wawasan negara 2035 untuk melahirkan rakyat dan penduduk yang berpendidikan dan berkemahiran, kita hendaklah memainkan peranan penting untuk mengasuh dan mendidik generasi hari ini dengan mengutamakan pendidikan sebagai teras kehidupan duniawi dan ukhrawi. Menjadi guru bukanlah tugas yang mudah, menuntut kecekalan dan semangat mendidik yang tinggi. Ini adalah kerana guru merupakan orang yang paling bertanggungjawab selepas ibu bapa dalam memberi didikan, pedoman dan bimbingan terhadap anak-anak bangsa. Daripada mengajarkan konsep mengeja, menulis dan mengira sehinggalah kepada formula saintifik dan teks kesusastraan, para guru tidak akan jemu menabur bakti tanpa mengira penat dan lelah. Tidak dinafikan bahawa guru yang berkualiti adalah sangat penting dalam menjamin kecemerlangan pendidikan. Guru yang berkualiti ialah mereka yang bertanggungjawab, berdaya saing, berwawasan, komited, dedikasi, prihatin, jujur, ikhlas, amanah dan bertakwa, serta mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang dinamik kepada anak didiknya berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Dengan memiliki sifat-sifat yang mulia ini, maka akan setentunya dapat menjamin para pelajar mencapai kecemerlangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk keagamaan. Dunia pendidikan sekarang memang banyak berubah. Cabaran yang dihadapi oleh guru lebih besar berbanding dahulu. Cabaran guru masa kini merangkumi tanggungjawab pengajaran dan pembelajaran yang semakin berat, termasuk penggunaan teknologi baharu serta keperluan untuk terus meningkatkan kelayakan akademik dan profesionalisme dalam era perubahan sosial dan ekonomi. Guru juga perlu berhadapan dengan tekanan daripada ibu bapa dan cabaran sosial pelajar yang pelbagai, seperti penyesuaian kepada peranan guru sebagai pemudah cara pembelajaran, bukan hanya penyampai ilmu. Berkongsi pengalaman dan cabaran yang dilalui menjadi seorang pendidik banyak mengajar erti kesabaran, berhadapan dengan ramai murid dengan pelbagai kerana, namun ianya tidak pernah melunturkan semangat untuk terus berbakti, menyampaikan dan memberi ilmu kepada anak bangsa. Okay, I've been teaching in Chonghua dari tahun 2023 and I started off teaching kindergarten. But now I'm already teaching primary lah. When I first come in, obviously it's different. Kindergarten, they are kids, so it's easier to teach them because they are still small, right? And now with the primary students, there's of course challenges that I have to face. But Alhamdulillah,
with the senior teachers teaching me with all their experience, and they guide me. Alhamdulillah, it has been okay and fun teaching with the kids here. Sebagai seorang guru, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam mendidik murid. Antaranya memastikan setiap murid memahami pelajaran walaupun berbeza tahap kemampuan, menguasai kemampuan teknologi dalam PDP, serta mendidik murid dengan nilai murni agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Namun dengan sokongan padu daripada pihak kerajaan dan doa restu ke bawah duli, cabaran ini menjadi satu kekuatan untuk kami terus berjuang dalam dunia pendidikan. Pengalaman saya sebagai guru di Sekolah Chong Hua Tutung selama 18 tahun ini. Saya mengajar, mula-mula sekali saya mula-mula saya mengajar di Sekolah Chong Hua Tutung. Saya memang mengajar dari KG, masuk KG juga sampai tahun 6. Lepas dalam tahun 3-5 tahun mengajar, jadi saya lebih fokus kepada mengajar murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Ya, memang berbeza. Awal-awal sekali masa saya ajar murid-murid KG memang agak susah sikitlah. Pasal diorang tu pun kanak-kanak kan. Jadi memang mesti mempunyai kesabaran dan mesti banyak explanation supaya murid-murid diorang faham. Jadi kalau dibandingkan dengan murid-murid tahun 4, 5 dan 6, bagi saya lebih senang sikit. Lagipun diorang sudah besar, jadi lebih senang saya untuk mengajar dan memberi penjelasan, dan diorang pun lebih senang faham. Macam itu. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina akhlak, penyemai budi dan penunjuk jalan menuju kehidupan yang bermakna. Guru sebagai pendidik sememangnya mempunyai peranan yang penting untuk menjadikan setiap anak didiknya bukan sahaja untuk menjadi orang yang berilmu, bahkan juga berakhlak mulia. Oleh itu, guru hendaklah memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi dari sifat-sifat yang keji dan tercela. Ini kerana mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan diri dan sahsiah pelajar yang dididiknya. Bukan sahaja menjadikan mereka sebagai guru yang berkualiti, bahkan juga dalam melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi ilmu dan akhlak. Islam menuntut umatnya supaya berakhlak mulia, dan contoh terbaik untuk diteladani ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tafsirnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Selamat menyambut Hari Guru, baik guru yang masih dalam perkhidmatan atau guru yang sudah bersara. Jasa habis kita tetap dikenang dalam mendidik dan membangun anak bangsa. Guru pemangkin pendidikan, lestari dan inovasi. Selamat Hari Guru. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru to my teachers before this and to all the teachers in Brunei Darussalam. Happy Teachers Day to all. 教师节快乐. Sempena sambutan Hari Guru, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas segala titah nasihat, perhatian dan penghargaan Baginda terhadap pada guru di negara ini. Tahun ini Hari Guru, saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di negara Brunei Darussalam. Cahaya ilmu cerah masa depanku, jasamu
aspek satu bahan visual pada pagi ini, edisi khas iaitu Hargai Jasa Guru berkaitan bersama rakan setugas kita Eni Sofina, dan ingin diucapkan juga di kesempatan ini terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang yang dicurahkan oleh seorang guru kepada para murid dan juga para pelajarnya. Sesungguhnya jasa seorang guru yang masih lagi berkhidmat dan yang sudah pun bersara akan terus kita kenang dan terus kita hargai. Kita doakan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kesihatan, kekuatan dan juga keberkatan kepada semua guru di negara Brunei Darussalam. Jadi selamat Hari Guru ke-35, Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Alhamdulillah, Auda, dengan perkongsian bahan berkenaan sekian disampaikan dari daerah Tutong. Kita akan serahkan kembali bersama rakan setugas kita Wali Umul dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama rakan setugas kita Nur Adina dari daerah Temburong dengan pengisian telah penipukan bersama. Jadi pengisiannya sempena Hari Guru. Bila kita melihat anak-anak memberikan ucapan kepada guru-guru selama Hari Guru ini, kita cukup berbangga kerana dah awal kita ni memberikan satu pendidikan dan juga penghargaan kepada anak-anak kita ni untuk guru-guru mereka. Betul ya. Guru itu adalah role model. Dan anak didiknya pasti akan melihat ya sosok seorang guru ini dan menjadikannya sebagai contoh sehinggalah mereka menjadi orang yang berjaya, betul ya. Betul. Jadi cikgu tu perlulah memberikan satu personality ataupun kata orang sosok yang boleh dicontohi. Menjadi ikutan. Menjadi bukan saja ikutan. untuk pendidikan, tapi dari segi macam banyak lagi lah. Nanti tadi akan kongsikan. Kita akan terus saja bersama rakan setugas kita yang berada di daerah Temburong ni. Kita ke daerah Temburong. Ya. Dan di daerah Temburong, Siti Izawati selepas ini. Ya, terima kasih Wali Umul dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan, apapun je perancangan maupun urusan bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kepada bis kita yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Baiklah Auda dari daerah Temburong, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Setiap orang mempunyai hobi masing-masing yang dilakukan pada waktu lapang. Ada yang suka bermain bola sepak, ada juga yang suka membaca buku dan ada juga yang suka melukis. Tidak terkecuali bagi belia tempatan kita ni, Muhammad Mikdam bin Zaini yang mempunyai hobi membuat kraft penanda buku. Beliau mula meminati hobi ini sejak melihat rakannya yang suka membaca buku. Dari situlah tercetusnya idea untuk menghasilkan penanda buku selain sebagai cenderahati. Apa yang dapat disaksikan kreativiti yang dihasilkan mempunyai keunikan dan keindahan penanda buku itu sendiri. Memandangkan sambutan yang amat menggalakkan. Sejak dari itu, beliau mula belajar untuk membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan terpakai seperti kertas, tali dan hiasan kecil seperti butang, reben dan bunga hidup.
Setiap kali beliau mempunyai masa yang terluang, beliau akan duduk dan mula membuat pelbagai rekaan penanda buku. Beliau menggunakan kertas kraft kerana warnanya yang semula jadi dan tampil unik. Kadang-kala beliau menulis dengan kata-kata motivasi atau ayat-ayat yang menarik di atas penanda buku tersebut untuk menjadikannya lebih bermakna. Idea ni datang daripada sahabat saya. Ia suka membuat craft-craft. Contoh yang penanda buku ni disebabkan beliau suka membaca buku. Jadi beliau menggunakan apa saja bahan. Jadi dengan cara itu bahan yang basic ni, yang gam apa contoh semua tu digabungkanlah jadi penanda buku yang lagi cantik lah. Penanda buku ni ia punya bahan-bahan senang saja. Ia mudah yang didapati di rumah lah. Contohnya ia punya gam plastik tu, and then kertas itu untuk mengemaskan saja ia punya sekelilingnya tu kan. And then bunga tu di mana-mana lah yang tadi dapatkan di luar. Dan nanti bilanya sudah kering, ia akan nampak bentuk cantik lah tu. Bila ia kering sudah. Dan yang terakhir sekali ia punya tali untuk ia punya decorationnya tu. Tapi tali tu sebenarnya kalau ikut dengan warna color bunga tu lagi cantik lah. Okey, penanda buku ni disebabkan ia dimasukkan di dalam buku kan tu. Jadi perlukan bahan-bahan yang pipih lah, pipih, indah. Kalau manik boleh, tapi cari yang bentuk pipih. Maksudnya indah terlalu tebal ataupun nanti boleh merosakkan buku. Jadi cari mana-mana yang sesuai, mungkin stiker kah apakah mana saja. Yang penting ya pipih itu saja. Hobi ini memberi beliau banyak manfaat yang membantu menjadi lebih kreatif dan sabar. Selain itu, ia juga melatih supaya lebih teliti dan kemas dalam melakukan kerja tangan. Juga pernah menghadiahkan penanda buku buatan hasilnya kepada rakan-rakan sebagai tanda penghargaan. Kesimpulannya, ia bukan sahaja menyeronokkan, malah memberi banyak kelebihan dan berhasrat untuk menjual penanda buku buatannya supaya lebih ramai orang dapat menghargai hasil kerja tangan tempatan. Hobi ini akan diteruskan kerana ia dekat di hati. Ya, Alhamdulillah, itu dia tadi kita telah pun menyaksikan ya bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan kraf penanda buku. Baiklah, Auda, di kesempatan ini mewakili pengurus stesen Radio Television Brunei, Cawangan Daerah Temburong mengucapkan Selamat Hari Guru kepada insan yang bergelar guru. Terima kasih Cikgu, jasamu tiada tandingan. Selamat Hari Guru. Baiklah, Auda, dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun dikongsikan, nampaknya setakat di sini saja dulu saya dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang saya serahkan kembali bersama Wali Umul dan Nur Hayatul. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rakan segas kita ya, Siti Izawati lengkap bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah dengan pengisian telah pun dibawakan bersama. Betul sekali ya. Jadi itulah ya bahan-bahan berkenaan dengan sambutan Hari Guru, yang dibawakan dalam sama-sama kita ni mengenang ya jasa guru-guru kita ni yang telah pun banyak melabur bakti ya kepada kita, melahirkan anak bangsa yang berjaya, lagi berkemahiran, seterusnya mampu menyumbang ya kepada pembangunan negara yang kita ni cintai ini. Jadi guru bukan sahaja mengajar,
Tetapi mereka ini mendidik sehingga menjadikan pelajar itu berilmu, berakhlak, bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan juga negara. Guru, kalau kita ni lihat ya daripada sudut pandang Islam, Islam itu mengangkat sebenarnya martabat guru itu sebagaimana yang telah pun dikhabarkan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam sebuah hadis ya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, mari kita renungkan bersama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan semua penduduk di langit dan di bumi sehinggakan semut di sarangnya dan ikan di lautan pasti berselawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan kalau kita lihat di sini, guru hendaklah mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umat baginda, iaitu baginda tidak merendahkan orang yang jahil tetapi mendidik dengan kasih sayang, dan baginda menyampaikan ilmu mengikut tahap kefahaman dan kemampuan para sahabat. Jadi sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada sosok seorang guru. Kita ada pengisian pakej program istimewa bersempena dengan sambutan Hari Guru ini nanti membawakan tajuk dedikasi guru. Tetapi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hari pertama masuk sekolah, tak pandai membaca mengira, tetapi cikgu begitu tabah mengajar kami sungguh-sungguh. Bermula ABC sampai Z, hitung 1 sampai 10. Kira-kira kami belajar dengan lancar, berkat kesabaran guru bijaksana memberi pelbagai petunjuk. Hari demi hari kami pun mengerti pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa jasa guru mendidik bangsa. Sambutlah ini ucapan kami. Terima kasih, cikgu. Terima kasih kerana mengajar kami. Selamat Hari Guru. Guru bukanlah hanya mendidik kita di sekolah tetapi juga mendidik kita untuk menjadi anak bangsa yang berguna di masa akan datang. Saya, pelajar dari Politeknik Brunei, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami menjadi berjaya. Selamat Hari Guru. Kejayaan kami hasil pengorbanan guru. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mendidik kami menjadi insan yang berguna. Selamat Hari Guru. Bagi kami, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka menolong kami untuk menjalani masa depan kami yang cerah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih guru dan selamat Hari Guru. Alhamdulillah, pada pagi yang bermakna ini, saya sebagai wakil kepada rakan-rakan saya ingin memberi ucapan penghargaan kepada guru-guru kami yang sudah memberi ilmu dan pengajaran dengan sabar. Sekali lagi, terima kasih kepada cikgu yang sudah memberi kami ilmu, nasihat dan dorongan dengan penuh bermakna. Segala kenangan yang pernah kami lalui bersama cikgu akan kami simpan untuk selamanya. Selamat Hari Guru.
sekali lagi selamat Hari Guru kami ucapkan kepada semua para guru di negara Brunei Darussalam. Kalau kita tadi melihat ya, Wali, seorang guru ini merupakan satu keunikan. Mereka ini bukan saja mendidik, tapi bila mereka berkomunikasi juga menjadi apa diorang tadi menjadi ikutan anak didik mereka. Maksudnya macam mana tu? Ialah kalau macam berkomunikasi waktu mengajar tu lain, tapi berkomunikasi di luar bersama anak murid lain, kadang-kadang ia menjadi satu contoh kepada anak-anak murid. Student-student yang lain. Ya. Begitu juga cara penampilan, kemasnya macam mana, tegasnya macam mana. Jadi itulah sebab saya katakan guru ini mempunyai satu keunikan sendiri. Kalau sudah menjadi contoh itu ataupun idola kepada anak murid itu, ia akan menjadi betul-betul mengikuti ke semua gerak-geri para guru berkenaan. Wah, jadi guru itu menjadi sumber inspirasi dan juga contoh teladan lah ya kepada anak didik mereka ya. Saya pun ada guru favorit saya ataupun ada guru favorit Atul. Memang ada. Dan itulah ya, masing-masing ada guru-guru yang mereka minati dan kalau kita ni lihat kan guruan itulah besar tanggungjawab yang perlu mereka pikul ya. Alhamdulillah kalau anak itu berjaya dan juga mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi kalau anak didik mereka itu tidak berjaya dan juga tidak cemerlang di dalam pendidikan mereka, yang dipersalahkan bukannya student ataupun penuntut itu. Guru itu juga yang tetap dipersalahkan. Diucap tidak pandai mengajar, tidak pandai mendidik. Kesian sebenarnya kan kalau kita ni lihat sosok seorang guru ni, tanggungjawab yang mereka pikul itu begitu berat sekali sehingga perlu mereka ini memastikan kejayaan seseorang penuntut ataupun pelajar tersebut. Bayangkan ya, kita ni pulang daripada bersekolah, mereka masih lagi sibuk di sekolah dengan meraih, menyemak kertas-kertas soalan dan apa yang perlu disiapkan untuk mata pelajaran besok. Dan saya rasa perkara ini dekat dengan Atul kerana suami Atul sendiri adalah merupakan seorang guru. Macam mana bersuamikan seorang guru? Dah pulang saya macam rasa nak murid di rumah. Tetapi tugasnya di sekolah ada dibawa ke rumah. Memang ada tugas satu dibawa ke rumah, terutama sekali kalau meraih kertas-kertas soalan dan juga membuat kertas-kertas soalan, menyediakan apa akan diajar esok dan sebagainya. Kan? Tapi kalau macam kita ni kerja di studio habis di sini. Di sini. Kalau guru kerja di sekolah tidak habis di sekolah, dibawa lagi ke rumah. Tepat sekali. Itulah. Tapi kebanyakan yang saya tahulah, kebanyakan yang menjadi guru ni, ia akan mengajar anaknya di sekolah. Di sekolah, ia akan mengajar anaknya di rumah, maafkan saya. Okay. Sebab apa? Ia sudah puas mengajar di sekolah. Itu yang saya lihat macam kadang-kadang menjadi satu persoalan. Tapi kita memahami kerana kesibukan dan juga sudah puaskan mengajar pagi, petang. Kemudian di rumah pun membuat tugasan di sekolah juga. Tapi kadang-kadang masa untuk mengajar anak itu memang terhad, sangat-sangat terhad. Tapi beruntunglah jika mempunyai anak-anak yang banyak kerana mereka ni yang menjadi tonggak lagi, yang menjadi penerus. Yang abang mengajar yang di mata pelajaran ni. Yang seorang lagi mengajar yang legasi itu turunlah yang menjadi seorang yang pengajar. Yang seorang ni ia mahir dari segi subjek ni, ia yang akan mengajar. Jadi begitulah beratnya tugas dan juga tanggungjawab seorang guru itu, apatah lagi dengan era kemajuan teknologi masa kini, di luar waktu bertugas pun guru ini kena WhatsApp ataupun kena SMS mengenai dengan pelajaran-pelajaran anak-anak mereka ya. Jadi itulah yang perlu digalas oleh guru ini, dan di sinilah kita ni melihat bagaimana seorang guru itu perlu berdedikasi ya di dalam menjalankan tugasan mereka sebagai seorang tenaga pengajar ataupun menjadi seorang guru dan pendidik ini ya. Package program ini kita bawakan istimewa bersempena dengan sambutan Hari Guru. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikannya. Kita ikuti bersama Dedikasi Guru.
Guru, oh guru, engkaulah insan yang berjasa, menebur ilmu kepada semua. Tak kira bangsa dan rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya, Nuritan Haji Ismail. Ya Auda, baik-baik lagu yang baru saja kita dengarkan adalah merupakan lagu yang sering kali kita dengar apabila menjelangnya sambutan Hari Guru. Bait-baitnya yang menyentuh hati dan membawa makna bahawa setiap anak didik mendapat pendidikan yang saksama, tak kira latar belakang, rupa dan bangsa. Baiklah Auda, dalam pakej program kali ini kita akan menyentuh mengenai dengan Jabatan Pendidikan Khas, iaitu salah satu bahagian yang penting bagi menjamin kecermerlangan pendidikan anak-anak, di mana bahagian ini memegang peranan penting untuk memastikan anak-anak berkeperluan khas menerima pendidikan yang sewajarnya, iaitu dibimbing, diberikan kasih sayang dan mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, mari ikuti saya. Di negara Brunei Darussalam, pendidikan adalah antara yang penting untuk diutamakan demi menjamin kecemerlangan pada masa kini dan masa hadapan. Tidak mengira lapisan masyarakat, keprihatinan terhadap pendidikan sangat diambil peduli. Antara yang diambil peduli adalah golongan berkeperluan khas. Dalam ini, Kementerian Pendidikan menubuhkan Jabatan Pendidikan Khas. Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab untuk mempromosi, melaksana dan memantau program pendidikan khas dengan kerjasama pihak sekolah dan pihak-pihak berkepentingan yang lain. Visi Jabatan Pendidikan Khas ialah pendidikan khas inklusif berkualiti, pelajar berkeperluan khas progresif. Ini mencerminkan komitmen jabatan dalam menyediakan pendidikan khas yang inklusif dan berorientasikan kecemerlangan, di mana setiap pelajar berkeperluan khas diberi peluang untuk berkembang mengikut potensi mereka. Misi Jabatan Pendidikan Khas pula ialah menyediakan perkhidmatan berkualiti dan program pendidikan khas yang holistik bagi kehidupan pelajar berkeperluan khas yang bermanfaat. Ini menekankan pendekatan holistik bukan sahaja dalam aspek akademik tetapi juga dalam pembangunan sosial, emosional dan kemahiran hidup agar pelajar dapat menyumbang secara bermakna kepada masyarakat. Objektif utama JP Khas adalah untuk memenuhi keperluan pendidikan pelajar berkeperluan khas melalui perkhidmatan, program dan intervensi khusus, menyediakan akses, kurikulum dan sumber pembelajaran yang sesuai, membantu pelajar mencapai potensi maksimum serta membina keyakinan diri dan menyokong guru-guru serta institusi pendidikan melalui latihan dan pembangunan kapasiti. Untuk memantapkan program pendidikan khas di negara ini, guru-guru pendidikan khas akan terus dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran pengajaran termasuk pengajaran digital, khususnya kaedah pembelajaran teradun, blended learning dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang fleksibel secara berkumpulan kecil atau secara individu bagi pelajar berkeperluan khas. Beberapa program teras telah dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Khas yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan kesejahteraan pelajar berkeperluan khas, merangkumi aspek akademik, vokasional, pembangunan diri, kerohanian, kesukanan serta kesedaran awam, iaitu seperti melaksanakan program bantuan pembelajaran di Pusat Bantuan Pembelajaran LSC, di Model Inclusive School, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Khas atau Center of Excellence dan di Hospital Ripas. Kemudian menyediakan program provokasional dan kemahiran kerja di peringkat menengah. Program intervensi khusus contoh untuk pelajar berkeperluan pendengaran dan penglihatan. Program Shelter Integrated Employability SHINE bagi pelajar lepasan program provokasional. Program STRIVE iaitu Sports, Technical, Recreation, Islamic and Vocational Education, program jangkauan atau outreach, program orientasi dan mobility, dan program kemahiran digital. Beberapa cabaran seringkali dihadapi,
Namun, guru-guru dilatih dengan teknik profesional untuk menjadikan para pelajar yang dididik dapat menerima pembelajaran dengan mudah dan berkembang maju. Pelbagai usaha berterusan dilaksanakan bagi memastikan keberdayatangan dan kecemerlangan pendidikan inklusif di Brunei Darussalam dengan memperkasa dan mempromosikan amalan pendidikan inklusif yang berpandukan kepada prinsip APA iaitu Access, Participation dan Achievement serta prinsip 5A iaitu Acceptance, Accessibility, Adapted Curriculum, Adapted Instruction dan Adapted Assessment seperti yang dinyatakan dalam buku Rangka Kerja Pendidikan Khas SEF. Beberapa perancangan strategik serta hala tuju Jabatan Pendidikan Khas adalah berteraskan usaha untuk mengoptimumkan sumber, memperluas jaringan kerjasama strategik, memperkukuh transformasi digital, mengembangkan pembangunan kurikulum serta memperkukuh dasar pendidikan khas. Perancangan rapi seringkali dibuat agar pelaksanaan pendidikan khas bagi para pelajar berkeperluan khas sentiasa bertahan walaupun menempuh cabaran perkembangan global tanpa sempadan. Ya Auda, prihatin dan pemedulian adalah antara kunci utama untuk memastikan kecemerlangan pendidikan terjamin khusus bagi para pelajar berkeperluan khas di negara ini. Usaha demi usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka ini mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Cabarannya pasti ada, namun inisiatif perlu sentiasa diteruskan untuk memastikan mereka ini mendapatkan bimbingan khusus dari segi pendidikan yang saksama, sama rata seperti pelajar yang lain. Bila Auda, sekali ini saja saya Intan Ismail bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabaran cikgu mendidik kami. Selamat Hari Guru. Kami bangga menjadi murid cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa cikgu. Selamat Hari Guru. Cikgu, engkaulah cahaya dalam hidup kami. Selamat Hari Guru. Dalam titah ke bawah diri Yang Maha Mulia baru-baru ini menegaskan betapa pentingnya sistem pendidikan negara dalam melahirkan generasi muda yang bukan sahaja berilmu, berkemahiran tetapi juga berakhlak mulia. Tanggungjawab ini menjadi antara peranan utama serta cabaran besar yang dihadapi oleh para guru pada masa ini. Seorang guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah turut berperanan membentuk sahsiah dan akhlak pelajar agar menjadi insan yang beretika serta bertanggungjawab sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Sebagai seorang guru, cabarannya adalah untuk memahami generasi yang baru. Yang dorang ini suka teknologi, dorang pantas belajar. So, sebagai seorang guru, kita ni mesti pandai untuk memahami more on intelligence, AI, AI intelligence and technology. Dengan perkembangan teknologi yang pesat berkembang, kami sebagai guru haruslah beradaptasi. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Brunei Darussalam. Cabaran seorang guru bukan sahaja pengajaran tetapi menguruskan tugasan pentadbiran seperti merekod data digital, melakukan aktiviti kurikulum dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Manakala kelebihan sebagai seorang guru ialah keupayaan memberi impak positif kepada anak bangsa. Peluang untuk menguasai pelbagai kemahiran dalam bidang ICT dan kepuasan melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia. Saya dari Politeknik Brunei mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru di Brunei Darussalam. Terima kasih. Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan,
tetapi juga mendidik, membimbing dan membentuk peribadi anak-anak bangsa Ketani. Cabaran yang kita hadapi semakin besar seiring dengan perubahan zaman masa ini. Dalam era digital ini, guru perlu sentiasa peka dengan perkembangan teknologi agar dapat pembelajaran disampaikan dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Tugas seorang guru bukan saja sekadar dalam menyampaikan ilmu, bahkan juga dalam membentuk saksiah dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Di era digital dan teknologi ini, pendidikan telah pun melalui beberapa transformasi yang mana para pendidik dan guru dapat menghasilkan dan memberikan pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif dan menarik dalam minat pelajar. Dengan adanya keseimbangan dan gabungan penerapan nilai-nilai murni dan bantuan teknologi, Ketani dapat menghasilkan generasi pelajar yang berkualiti tinggi, berakhlak, inovatif dan juga bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik dan para guru-guru di negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Guru. Alhamdulillah ada penonton yang dihormati sekalian. Sebentar tadi package program telah pun kita ikuti bersama. Dedikasi guru mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini dalam rancangan Rampai Pagi. Jadi di penghujung Rampai Pagi ini kita sebenarnya tidak lupa juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat rakan setugas kita ini. Ada beberapa rakan-rakan kita ni sebenarnya merupakan seorang pendidik ya. Betul. Dr. Dini, ada Hani, ada Afifah, Umu, Nadira, Anissa juga seorang guru. Siapa lagi? Afifah kan? Afifah, guru agama. Dan Intan pun juga Intan. Guru tuition. Memang guru. Jadi itulah ya antara rakan-rakan kita yang juga seorang pendidik. Alhamdulillah ya dengan adanya mereka ini menjadi seorang pendidik. Jadi secara indah langsung kami di studio ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru dan kita ingin mengucapkan kepada semua guru di negara Brunei Darussalam terima kasih cikgu. Akhirnya mewakili penerbit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, kita dijumpa lagi.